Hari ini, cuaca sangat panas. Namun, Lily keluar dari rumah dengan perasaan yang sangat gembira kerana Lily ingin pergi ke Mid Valley untuk membeli belah. Tiba-tiba, air hujan menitik ke atas muka Lily. Hujan menurun dengan sangat cepat. Baju Lily sudah basah. Lily berasa sangat sedih. Dia menyesal tidak membawa payung kerana Malaysia sering ada hujan. Hujan semakin lebat dan nampaknya hujan tidak akan berhenti dalam masa yang dekat. Lily terpaksa patah balik ke rumah untuk menukar baju. Okey murid-murid, sekarang cikgu ada satu soalan. Apakah iklim dan cuaca yang Lily merasai di Malaysia? Saya ulangi sekali lagi. Apakah iklim dan cuaca yang Lily merasai di Malaysia? Kita ada 5 saat untuk berfikir. Masa tamat. Apakah jawapan anda? Dalam video tadi, kita boleh nampak cuaca Malaysia adalah panas dan selalu hujan. Adakah jawapan anda betul? Tahukah anda, Malaysia mengalami iklim khatulistiwa yang panas dan lembap. Hal ini kerana Malaysia berada di kawasan yang dekat dengan garisan khatulistiwa. Iklim di Malaysia dibahagi kepada 3 ciri, iaitu suhu, hujan dan angin. Marilah kita lihat tajuk pertama, suhu. Seperti apa yang anda sudah tahu, cuaca di Malaysia sangat panas. Untuk suhu ada 2 isi penting. Yang pertama, suhu Malaysia tinggi. Yang kedua, suhu sepanjang tahun adalah hampir sekata. Tiada perubahan yang besar. Dengan merujuk kepada jadual di bawah, kita dapati min atau purata suhu di Malaysia dalam setahun adalah tinggi, iaitu 27.8 degree Celsius. Sekiranya murid-murid tidak faham cara mengira min suhu, murid boleh merujuk kepada formula di bawah. Oleh sebab suhu Malaysia adalah hampir sekata, jadi julat suhu tahunan adalah kecil, 1 hingga 3 degree Celsius sahaja. Akan tetapi, untuk tempat berhampiran dengan pantai atau tempat pedalaman, julat suhu harian adalah lebih besar. Tajuk yang kedua ialah hujan. Malaysia menerima hujan sepanjang tahun. Jumlah hujan untuk setahun ialah 2,600 mm. Graf di sebelah kanan menunjuk min suhu dan hujan setiap bulan di Malaysia. Dalam graf, kita boleh nampak taburan hujan setiap bulan adalah tidak sama kerana dipengaruhi oleh bentuk muka bumi dan tiupan angin monsun. Malaysia menerima hujan yang banyak semasa peralihan angin monsun, iaitu pada hujung Mac hingga awal Mei dan Oktober hingga pertengahan November. Pernahkah anda tertanya-tanya macam mana hujan terbentuk? Dan bagaimanakah awan terjadi? Apakah proses yang terlibat? Marilah kita pergi mencari jawapan. Hujan di Malaysia ada 2 jenis. Yang pertama, hujan perolakan. Hujan perolakan. Yang kedua, hujan bukit. Hujan bukit. Marilah kita lihat hujan perolakan dahulu. Matahari memanaskan permukaan bumi dari pagi ke petang. Apabila panas, air tersejat bertukar menjadi wap air. Udara panas bersama wap air naik ke langit. Ini dikenali sebagai perolakan. Udara menjadi sejuk dan wap air mengalami proses pemeluwapan. Wap air menjadi titisan air lalu membentuk awan cumulonimbus. Lama-kelamaan, awan akan menjadi hitam kerana penuh dengan wap air. Akhirnya, hujan turun dengan lebat disertai dengan kilat dan petir. Hujan perolakan selalu turun pada lewat petang. Seterusnya, marilah kita lihat hujan bukit. Hujan bukit berlaku di kawasan tanah tinggi di tepi laut. Apabila angin tiup dengan kuat dari arah laut, udara lembap dipaksa naik ke bukit kerana dihalang oleh tanah yang tinggi.
Udara menjadi sejuk dan wap air mengalami proses pemeluwapan. Seterusnya menjadi titisan air yang membentuk awan. Apabila awan semakin berat, hujan lebat akan turun. Hujan turun di bahagian cerun bukit yang menghadap laut. Bahagian belakang yang terlindung dikenali sebagai kawasan lindungan hujan. Ini ialah peta Malaysia. Warna yang lebih ungu mempunyai hujan tahunan yang lebih tinggi. Warna yang lebih hijau mempunyai hujan tahunan yang lebih rendah. Tertinggi ialah cerun bukit pedalaman Sarawak, melebihi 5,000 mm. Terendah ialah Kuala Pilah, kurang daripada 1,500 mm. Tajuk ketiga ialah angin. Angin ada 3 jenis. Yang pertama, angin monsun, dibahagi kepada timur laut dan barat daya. Yang kedua ialah angin Sumatera. Yang ketiga ialah angin tempatan, dibahagi kepada bayu darat dan bayu laut. Angin monsun timur laut bertiup dari awal November hingga Mac. Pada masa ini, hemisfera utara mengalami musim sejuk dan tekanan udara yang tinggi. Oleh itu, udara bertiup ke hemisfera selatan yang mempunyai musim panas dan tekanan udara yang rendah. Angin monsun timur laut bermula dari pedalaman benua Asia, merentasi Laut China Selatan dan sampai ke Malaysia. Angin monsun ini membawa hujan lebat ke pantai timur semenanjung Malaysia, kawasan barat Sarawak, serta pantai utara dan timur Sabah. Sekarang kita akan melihat angin monsun barat daya. Angin ini bertiup dari pertengahan Mei hingga akhir September. Pada masa ini, hemisfera selatan mengalami musim sejuk dan tekanan udara yang tinggi. Oleh itu, udara bertiup ke hemisfera utara yang mempunyai musim panas dan tekanan udara yang rendah. Angin monsun barat daya bermula dari pedalaman benua Australia, merendasi Laut Hindi dan sampai ke Malaysia. Angin monsun ini membawa hujan yang sederhana lebat ke Malaysia kerana dihalang oleh tanah tinggi di Sumatera, Indonesia. Angin Sumatera, yang juga dikenali sebagai squall, berasal dari Sumatera, Indonesia. Angin ini tiup ke arah pantai barat semenanjung Malaysia, terutamanya dari Pelabuhan Klang hingga ke Johor Bahru. Angin ini bertiup dari April hingga Mei dan September hingga Oktober. Angin Sumatera bertiup dengan kencang secara tiba-tiba pada waktu malam hingga subuh. Angin ini membawa hujan lebat yang disertai dengan kilat dan petir. Akhirnya ialah angin tempatan bayu laut. Bayu laut berlaku pada waktu siang. Sinaran matahari menyebabkan daratan lebih cepat panas berbanding dengan laut. Oleh itu, udara sejuk bergerak dari laut ke daratan yang lebih panas. Angin tempatan bayu darat pula berlaku pada waktu malam. Pada waktu malam, daratan lebih cepat sejuk berbanding dengan laut yang masih panas. Oleh itu, udara sejuk bergerak dari daratan ke laut yang lebih panas.